Rancangan Santapan Jiwa My Quran Time ini dibawakan oleh MFDM Group of Companies, 3Q Equestrian dan Fraser Valley Kuala Kubu Baru. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala syada la ilaha illallah syada Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Salam Maulidur Rasul. Salam untuk sama-sama kita terus menjejak kepada perkataan daripada Allah Subhanahu wa taala yang diperjuangkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan pada hari ini sempena dengan Maulidur Rasul, kita ingin mengenang dan melihat kepada sirah Nabi, mengenal kepada surah yang diturunkan untuk memujuk dan menemani kehidupan Nabi, yang sudah tentunya ia juga menjadi pujukan, menjadi panduan kepada kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan pada hari ini kita bertuah kerana pada hari ini kita bersama dengan tetamu istimewa untuk kita menyambut Maulidur Rasul ini. Kita isi dengan ilmu yang harapnya kita mulakan dengan doa ringkas kita, Rabbi zidni ilma. Ya Allah, tambahkanlah keberkatan, pelbagai kelebihan pada diri kita semua dengan ilmu yang kita peroleh pada hari ini. Dan tetamu kita ialah saudara Adam Qori. Apa khabar? Alhamdulillah. Sihat, alhamdulillah. Nak minta abang Adam perkenalkan diri, tapi bukan dalam bahasa yang biasa kita dengar. Biasa bahasa yang luar biasa kita dengar. Silakan abang Adam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala sayidina Muhammad. Hai, takah ho wakil Adam Qori sepa mai me sepan. Iku me sepane, takah mesek Cengok Sek. Taiga ho. Alhamdulillah, apa khabar semua? Alhamdulillah, masya-Allah. Assalamualaikum. Okey, yang bahagian kedua tu saya faham. Okey, bahagian pertama tak faham. Okey. Masya-Allah, masya-Allah. Biasa tanya apa khabar? Apa khabar? Dah makan ke belum? Oh, subhanallah. Saya belum makan. Okey, belum makan. Masya-Allah. Terima kasih Nak diucapkan. belanja saya boleh je. Masya-Allah. Inilah perkongsian pada hari ini Ustaz ya. Ya, Ustaz. Ustaz Tarmizi, Abang Adam, kita bersama pada hari ini My Quran Time, baca faham amal dengan atas dasar Quran, atas dasar mesej daripada junjungan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita bertemu atas pelbagai kaum, atas pelbagai cara hidup kita selama ini, tetapi pada hari ini kita bertemu dan hari ini kita bertuah kerana kita ingin berkongsi, melihat kepada pengalaman ya saudara Adam pada hari ini. Dan juga lebih daripada itu ialah kita nak mengenal kepada bagaimana inspirasi daripada kisah Nabi ini menjadikan kita ini dapat duduk sekali pada hari ini, insya-Allah. Jadi mari sama-sama kita sama-sama memulakan majlis kita pada hari ini dengan kita membaca satu ayat daripada surah An-Nisa ayat 170 pada halaman 104. Dipersilakan adik-adik yang hari ini cuti, yang mungkin tidak ada PDPR, buka halaman 104. Kita nak baca dahulu berita tentang Rasul yang kita ingin sama-sama perhatikan. Apakah mesej penting sempena Maulid Rasul pada hari ini? Kita baca dipimpin Al-Fadhil Ustaz Tirmizi pada ayat 170 surah An-Nisa. Silakan. Terima kasih Al-Fadhil Ustaz Fazrul yang saya kasihi dan yang saya hormati, tetamu kita pada hari yang penuh bahagia ini tak lain tak bukan Abang Adam Qori. Qori ya.
Qari, subhanallah. Subhanallah. Tempoh hari Ustaz Fazrul, Abang Adam kita pernah bertemu ketika selepas sesi My Quran Time. Dan kita pernah bertanya. Satu masa nanti, insya-Allah satu hari nanti kita akan bersama dengan Abang Adam untuk berkongsi dengan kita, menyuntik semangat kita. Dan hari inilah saatnya bertepatan dengan Maulidur Rasul, insyaallah, menyambung legasi dakwah perjuangan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pasti banyak yang kita nak cungkilkan ataupun kita nak bertanya nanti kepada Abang Adam nanti. Namun kita nak baca terlebih dahulu, tuan-tuan dan puan-puan sahabat Al-Quran yang dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, halaman yang ke-104 surah An-Nisa. Kita nak baca ayat bawah sekali, iaitu ayat yang ke-170. Jika sudah bersedia, jom kita pendengarkan, kita lantunkan suara kita, sama-sama baca ayat 170 insya-Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nas qad ja'akumur rasul bil haqqi min rabbikum قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم وإن تكفروا فإن وكان الله عليما حكيما صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, kita bacaan daripada ayat yang ke-170 surah An-Nisa, surah yang keempat. Wahai manusia, sesungguhnya telah datang Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepadamu dengan membawa kebenaran daripada Tuhanmu, maka berimanlah kepadanya, itu lebih baik bagimu. Dan jika kamu kafir, itu tidak merugikan Allah sedikit pun, kerana sesungguhnya milik Allah lah apa yang di langit dan di bumi. Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Ini adalah peringatan daripada Allah untuk seluruh manusia. Ya ayuhan nas, ini bukan hanya untuk orang Islam, orang Melayu sahaja, tetapi mesej kepada semua manusia. Datangnya Rasul dengan kebenaran, dengan menunjukkan tujuan hidup. Al-Haq maksudnya kebenaran dan juga tujuan hidup. Kita ada tujuan hidup di atas muka bumi, diberi macam-macam, bukan sekadar makan minum, pergi tandas, makan minum, pergi tandas, makan minum, tidur, tetapi kita ada misi yang besar untuk bertemu dengan Tuhan. Maka Allah kata fa'aminu khairul lakum, kalau kamu beriman itu lebih baik. Tapi kalau kufur, Allah kata Allah pemilik langit dan bumi, Allah kaya, Allah tak perlukan kamu pun untuk menjadi orang yang beriman, tetapi kita memerlukan Allah untuk kita sentiasa dekat kepada Allah yang Maha mengetahui, yang Maha bijaksana. Dan sudah tentunya bila bercakap tentang Rasul ini, kita amat terhutang budi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berjuang bersungguh-sungguh. Dan inilah salah satu daripada perkongsian pada hari ini. Terus saya nak bertanya pada Abang Adam Qori kita, nak tahu sedikit latar belakang Abang Adam. Ya, dimaklumkan sudah 14 tahun memilih jalan bersama Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum itu tak tahu pun siapa Nabi Muhammad. Kalau boleh Abang Adam boleh cerita sikit sejarah untuk sama-sama memberi nafas baru kepada kita tuan-tuan yang sentiasa saban hari mendengar Quran, mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi rupa-rupanya ada orang yang tak pernah dengar. Ya, tetapi bila dengar, kita nak dengar cerita Abang Adam. Masya-Allah. Terima kasih Murabi. Masya-Allah. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Baik, saya Adam Qori, berasal daripada Pulau Pinang, lahir Pulau Pinang,
Saya asalnya seorang penari dan seorang guru tari. Saya sebelum balik fitrah, ialah banyak ramai kawan-kawan yang Islam, yang Melayu, bergaul. Saya dah biasa dengan environment orang Melayu Islam. Okey, sebab mendiang bapa saya seorang tentera. Jadi dekat camp masa tahun 70-an memang tak ramailah askar Cina dengan India, tak ramai. Jadi saya bangga dan saya seronok berkawan dengan orang-orang Melayu Islam, sebab saya dapat tahu banyak benda. Maksudnya kalau bila sampai bulan Ramadan, mereka puasa, dia tak makan depan kita, kita pun tak boleh makan depan dia, dan bila bercakap, bila bergaul semua beradab. Semuanya bersopan. Bila sampai Aidilfitri lagi best. Dia datang rumah kita. Dia datang rumah kita, jumpa kita dan dia ajak kita pergi beraya sekali. So itu bestnya bila kita berkawan berkeluarga. Jadi saya masa tu memanglah saya umur 11 tahun, 12 tahun dan mula sampai dekat Kuala Lumpur pun umur dalam 13 tahun macam itulah. Saya dah berdikari sendiri. Saya cari duit saya sendiri sebab saya suka cari duit sendiri untuk bagi duit kat mak bapak saya. Saya antara 10 adik-beradik, antara adik-beradik yang awal bagi duit dekat keluarga mak bapak saya. So seronok. Sampai satu hari saya rasa macam ada sedikit kekurangan. Kekurangannya maksudnya jiwa saya kosong. Saya yalah nak kata seronok, kerja saya seronok. Saya mengajar orang, saya buat show, saya pergi luar negara, saya pergi Australia, saya pergi Filipina, saya pernah menang wakil Malaysia. Pergi ke Filipina, kita bertanding, kita dapat nombor 10 dunia. Alhamdulillah, masya-Allah. Jadi satu hari datang dua sahabat saya ni, memang kawan saya ni dah lama. Cuma saya tak tahu dia dah masuk tabligh, dia dah pergi keluar sana 3 hari, 40 hari dah keluar. Lalu dia jumpa saya. Jumpa saya ingat alamak aku dah kena tabligh dah ni kan. Aku dah kena psycho, kena cuci dah ni. Rupanya tak. Dia datang minum teh sembang biasa je. Bersembang. Bersembang biasa je. Dia tak adalah cinggan pasal hukum kau ni buat haram, kau ni salah, tak ada. Saya rasa seronoklah kawan dengan diorang ni, walaupun memang kawan pun. Pada satu hari dia datang rumah, dia kata dia panggil saya bro je. Dia tak ada panggil nama je ada. Bro, aku hari ni nak datang lepak je, boleh tak? Boleh sangatlah kan. So lepak sembang macam masa dia bawa satu buku. Dan buku tu pun dia tak tunjuk kat saya pun. Betul. Dia letak kat tepi meja. Saya pun buat air, saya hantar air, saya tengok buku apa ni? Ini buku apa ni bro? Ini buku 25 Rasul. Dia sembang macam tu je. So lepas sembang, mata saya terarah ke buku. Kan hati tu nak tahu je apa benda dengan buku tu. Lepas tu cakap, bro kau boleh apa kau bawa buku ni bro? Okey, kalau kau nak tahu aku bagi tahu. Dia pun buka, ini Rasul-Rasul dengan nama Nabi umat Islam. Subhanallah. Okey. Apa itu Nabi? Apa itu Rasul? Aku tak tahulah bro, kau boleh jelaskan aku. Okey, kalau kau nak tahu, aku bagi tahu. Kalau kau tak nak tahu, aku tak nak cerita. Dia pun buka Nabi Adam. Dia pun ceritalah daripada Nabi Adam sampailah ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila sampai ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saya tertanya dia, siapa Muhammad? Apa kelebihan Muhammad? Apa yang best sangat Muhammad ni? So dia pun buka lagi satu cerita, dia cakap okey, kalau kau nak tahu, dia banyak cerita tapi aku cerita ni aku nak share dengan kau sebab ini dia kata luar biasa. Dia kata Nabi nak pergi berdakwah dekat Bukit Taif, dia kata. So belum masuk, Nabi belum masuk lagi, belum buka cerita apa-apa lagi dah kena baling batu. Dah kena beludah, dah kena baling macam-macam. Yang baling batu bukan orang dewasa, budak-budak. Panas ni, dengar panas ni kan. Sebab saya cakap ni kalau akulah kena baling batu macam tu, lagi besar punya batu aku baling kat dia.
Dia kata bukan bro, kau dengar aku cerita dulu. Saya pun dia cerita, dia kata Nabi dah kena berdarah-darah, Nabi balik, Nabi datang balik dia kata. Hai, dia cakap, Nabi dah berdarah tu datang balik dah kau. Dia kata okey. Yang kali kedua ni dia lain sikit, dia kata sampai datang satu malaikat Jibril tu kata kalau kau nak aku akan angkat dua gunung ni, aku boleh hancurkan je Bukit Toib ni anytime je. Nabi kata tidak, dia umatku tapi dia belum kenal aku. Biarlah aku doa pada Allah, ini semua kerja Allah, dia kata. Dekat situ saya ada terasa macam ini macam ni. Kan kalau orang lain dah doa macam-macam lah kan, dah hancurkan dah semua tu. Dia kata sebab tu aku cakap ini luar biasa. Nabi yang luar biasa. Kan banyak nabi yang kita baca, dia kata nabi dah nabi-nabi lain banyak doakan umatnya dia. So bayangkan ini kekasih Allah, lepas 10 tahun baru Allah makburkan doa nabi, satu kampung doa masuk Islam. Di situlah hati saya terdetik nak tahu lebih pada Islam. Apa itu Islam, apa itu nabi, siapa itu Muhammad. So akhirnya dia dah cita-cita, last kali nasib baik dia datang jumpa saya sebab saya dah hampir free thinker dah masa tu. Saya dah tak tahu nak buat apa dah. Kan? Yalah kawan ramai, tapi kawan yang ramai ni bila kita senang. Bila poket kita tebal, adalah kawan-kawan kat tepi kita ni. Bila tak ada kawan ni, dia tak ada. So datangnya satu ni kawan saya, lepas tu satu hari tu saya buat keputusan lah. Saya cakap okey, aku nak tahu Islam lebih banyak dan aku nak tahu siapa itu Nabi. Akhirnya saya berdoa dengan biasa je, masa saya belum Islam lagi, saya doa biasa je. Saya minta pada Allah bagi saya pilihan. Saya kata ya Allah, sekiranya Islam ini adalah agamaku, kau berilah aku petunjuk. Subhanallah. Malam tu juga saya dapat petunjuk, datang satu cahaya ni yang sangat cahaya ni, sangat terang ni datang dalam bilik saya, dan cahaya ini menjadi seorang manusia yang bercahaya. Subhanallah. Oi, saya cakap macam mana dia boleh masuk bilik aku ni? Kan bilik aku kunci ni. So alhamdulillah saya terdetik hati nak juga melihat wajah seorang yang berjubah putih ni di dalam bilik saya. Bila saya nak melihatnya, saya tak dapat melihat dengan jelas sebab dia sangat bercahaya. Tapi dengan izin Allah, saya dapat melihat sepasang matanya yang melihat saya dengan tajam, dengan jelas, hanya senyum saja. Masya-Allah. Senyum, saya tertidur balik, saya bangun, saya di dunia lain, dunia sangat luas, yang sangat tenang, sangat cantik. Dan saya dibangunkan oleh azan subuh. Dan hari yang sama, saya buat keputusan, okey, apa yang aku doa semalam, Allah dah makburkan, Allah bagi aku pilihan. Sekarang Allah dah makburkan doa saya, terpulang pada saya untuk buat pilihan. Saya buat pilihan, saya pergi ke Jalan Ipoh, saya pergi ke Parkim 34, saya mengucap 2 kalimah syahadah. Subhanallah. Dan diislamkan saya oleh Ustaz Amran. Masya-Allah. Dan nama pun Allah yang pilih. Kan, nama pun Allah yang pilih, dan Allah bagi saya nama depan Adam, nama saya Kori, Adam Kori. Masya-Allah. So alhamdulillah, masya-Allah, tabarakallah. Itulah pengalaman saya bila dengan cerita pasal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hati ni subhanallah. Tak tahulah macam mana nak cakap, dia rasa tenang, sangat seronok. Alhamdulillah, wallahu a'lam. Okay, terima kasih diucapkan kepada Abang Adam berkongsi sejarah itu, dan ia meruntun jiwa sebenarnya Abang Adam, ya, Ustaz Tarmizi. Yes. Memang bercakap tentang hati manusia ini, dia ada masanya yang kita betul-betul tunduk, ya, dan tak dapat nak terangkan peristiwa tersebut, tetapi itu adalah perjalanan spiritual, perjalanan iman yang dibawakan oleh Abang Adam sebentar tadi untuk sama-sama kita maknai keimanan yang Allah bekalkan pada kita, ya. Kita mungkin sebahagian besar kita lahir sudah Islam, ya, tidak pun mencari-cari ataupun tertanya-tanya, tetapi alhamdulillah Allah bawakan pengalaman-pengalaman ini untuk kita terus menghargai perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan perkara ini juga dijelaskan pada surah As-Saff ayat yang ke-6.
pada muka surat 552. Jadi sama-sama kita akan baca ayat ini untuk kita lebih menghargai ya berita semasa ya, maksudnya ialah Nabi Muhammad bukanlah kisah 1400 tahun yang lepas. Ia dijelmakan salah satunya kisah abang Adam sebentar tadi ini. Nabi ini memberi kesan walaupun kepada orang yang mungkin tidak pernah berjumpa dengan baginda junjungan. Sama-sama kita baca surah As-Saff ayat yang ke-6. Baik, subhanallah. Terima kasih kepada Ustaz Fazrul, Bang Adam Qori ya. Saya Mizi je tak ada Qori bahkan. Subhanallah. Jadi subhanallah tabarakallah. Seronok dan juga kita rasa sangat bersyukur dapat bersama dengan Abang Adam perkongsian beliau sebentar tadi. Begitu Islam itu subhanallah sangat cantik, lembut, rahmat kan, tenang kan. Macam-macam tu tak perlu cakap ini tak boleh tak ada, secara santai saja, secara itu je maknanya apa yang Allah SWT ingin pilih dan Allah SWT kurniakan petunjuk dan hidayahnya. Amin. Alhamdulillah. Jadi kita nak baca sekarang ini ayat yang ke-6 surah As-Saff, Ustaz Faz ya. Di halaman 552 dia letak di atas sekali. Jadi mari kita bersama-sama baca ayat yang ke-6 insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مصدقا لما بين يدي من التوراة مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد فلما جاءهم البينات قالوا هذا سحر مبين صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, gitulah bacaan daripada ayat yang ke-6 surah As-Saff untuk kita sama-sama mengingat bahawa perkataan daripada Nabi Isa bahawa ada seorang rasul yang akan hadir iaitu namanya Ahmad, tetapi selepas itu ada orang yang menyatakan ini ahli sihir, ini adalah penipu. Macam mana kita ingin sama-sama memaknai kepada ayat ini dan kita ingin terus berkongsi selepas ini. Kita berehat sebentar, kembali dalam My Quran Time, baca, faham, amal, edisi Maulid Rasul. Rasulullah dengan hikmahmu
terpancar syiar agama, mengubah gelap menjadi terang, menghapus jahiliyah. Rasulullah, engkau tinggalkan semangat juang tertinggi, membina satu akidah, membangun iman, bertahu di lapangan mujahadah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Dapatkan yang original. InsyaAllah nanti Abang Adam pun boleh sambung. InsyaAllah. Ya, Masya-Allah. Saya terberhenti dulu tadi. Patutnya Abang Adam sambung satu lagi Mengaji rakam. boleh, menyanyi boleh. Allah. Masya-Allah. 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 Jadi Ya, itu bila antara Ustaz lagukan tadi Ustaz ya, nasyid Betul, itu Ustaz. sebenarnya mengingatkan tadi ayat surah As-Saff tadi, Allah di mana Akbar, Ustaz. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini Ya. ketika menyampaikan itu bukan dengan kapet merah. Oh, Seperti Abang Adam cakap tadi itu kan, yang bila di Taif itu Betul. dibaling dengan najis, bukan orang dewasa, anak-anak. Nak ceritanya mereka sudah groom, sudah ajak anak mereka untuk benci kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi apakah yang dibuat? Nabi teruskan juga, dan perjuangan Nabi itulah yang sebenarnya menyebabkan kita sekarang ini dapat hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak dapat bayangkan Abang Adam ya, kalau katakan saya sendiri ya, kalau Abang Adam 14 tahun, saya mungkin lebih awal lagi dapat Islam. Tak dapat bayangkan kalau katakan Nabi bila kena baling itu, dia pun ambil hempapkan Taif, tu Nabi pun balik ke Mekah dan kata pada Khadijah, jomlah, tak payahlah kita berdakwah, kita round dunia je lah bercuti, kita kaya kan. Khadijah ada banyak duit, tetapi Nabi memilih untuk terus berkongsi hadiah paling mahal ini. Dan inilah yang kita ingin bangkitkan dalam suasana Maulidur Rasul pada hari ini, bukan sekadar ingat tetapi menimbulkan jejak cinta ya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ingin melihat satu lagi ayat daripada surah Ali Imran. Bila bercakap tentang cinta ini, sudah tentu tidak lari daripada ayat 31 pada halaman 54. Nanti kita nak bersama dengan Abang Adam, nanti nak tahu macam mana Abang Adam membina 14 tahun ini bersama Islam, mengenal Nabi ini. Apa pengalaman pahit manis ya, mesti je ada yang pahit, ada yang manis. Betul. Kan? Tapi kita baca dahulu muka surat 54 ayat 31. Bagi tuan-tuan yang berada di rumah boleh buka, kita nak baca ayat 31. Silakan Ustaz Tamiz. Masya-Allah, subhanallah, tabarakallah. Terima kasih kepada Ustaz Fazrul, Abang Adam, subhanallah. Subhanallah. Juga tuan-tuan dan puan-puan sahabat Al-Quran yang dikasihi oleh Allah SWT sekalian, saya pasti dan saya yakin kita semua sangat-sangat rindukan untuk menjejakkan kaki kita menziarahi maqam kekasih kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu taala kurniakan kesempatan buat kita lagi untuk kita menziarahi Madinatul Munawwarah, kita bertawaf di Kaabah. Mudah-mudahan di dua tanah haram ini, amin ya rabbal alamin. Jadi kita nak bacakan sekarang ini ayat yang ke-31 Ustaz ya, surah Ali Imran di halaman yang ke-54. Jom kita baca sama-sama. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah. فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم صدق الله العظيم. Surah Al-Azim ayat 31 daripada surah Ali Imran. Katakanlah wahai Muhammad, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku, nescaya Allah mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
rupa-rupanya perasaan cinta pada Allah itu diterjemahkan dengan kita mengikut pada Nabi, maka Allah akan sayangi kita dan ampuni kita, tuan-tuan sekalian. Dan ada pihak yang kata bahawa kita percaya pada Quran sahaja, ya, yang hadis-hadis ini dipersangsikan kebenarannya ataupun disangsikan dari segi kepentingannya. Kita tahu jelas di sini daripada Quran sendiri mempertahankan bahawa kita perlu bersama dengan Nabi. Fattabi'uni, ikut dekat-dekat, rapat-rapat bersama dengan abang Adam kita. Bagaimana abang Adam 14 tahun ini, ya, ada orang yang dia ikut jauh-jauh kepada sunnah Nabi, tapi cerita abang Adam tadi itu menjelaskan bahawa Nabi Muhammad ini menyebabkan hati orang bercinta ni, dia hati dia jadi betul. Pengalaman abang Adam pahit manis bersama Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. 14 tahun bukan satu istiqamah yang senang. Bukan satu istiqamah yang mudah untuk saya. Manisnya saya diberi Islam dan iman. Alhamdulillah, masya-Allah, dan diberi taufik dan hidayah, alhamdulillah. Yang pahitnya sampai ke hari ini saya belum lagi dapat berdakwah betul-betul untuk yang saya nak. Subhanallah. Yalah, saya seorang artis, saya berlakon, tapi ramai di luar sana macam pandang saya macam kau tak payah berdakwah lah. Kau kerja artis, kau berlakon sudahlah, kau tak payah berdakwah lah. Tapi seperti Ustaz Fazrul yang saya mulakan, Ustaz Tamizi yang saya mulakan, dakwah ini luas. Semua orang adalah pendakwah, semua orang adalah dai. Kalau kita tak ambil benda ni dengan serius, macam mana Islam itu nak berkembang? Macam mana orang yang bukan Islam nak kenal Islam? Kan? Dan manisnya bagi saya, alhamdulillah, selama 14 tahun saya dapat Islamkan orang. Alhamdulillah, itulah salah satunya yang Allah kurniakan anugerah pada saya. Walaupun saya berlakon tak dapat anugerah, tak apalah. Kan? Anugerah ni yang paling mahal lah. Kan? Anugerah ni lah yang boleh bawa ke syurga. Allah, amin. Mudah-mudahan. Tapi nak berdakwah ni, saya sebenarnya tak rancang pun saya nak berdakwah. Cuma bila dapat jemputan, saya berkongsi pengalaman, saya sembang dengan orang yang bukan Islam, post apa yang kita harus post, yang macam apa yang Nabi ajar kita, sedangkan Nabi tinggalkan kita dua perkara yang sangat-sangat berharga, iaitu Quran dengan sunnah. Dah kata Quran dengan sunnah, kena ikutlah. Nabi dah janji kalau kita pegang dengan kuat-kuat, pegang dengan teguh, kita takkan sesat buat selama-lamanya. Nabi dah janji. Kenapa kita tak nak ikut apa Nabi cakap? Kan? Kenapa kita nak kena pandai-pandai, tak payah ikut hadis lah, ikut Quran sudahlah. Itu pandangan individu lah bagi saya lah. Tapi kalau bagi saya, kalau Nabi dah janji tak akan sesat, dah akan janji syurga, why not? Kenapa kita kena tinggalkan satu sedangkan Nabi bagi kita dua? Kan? So, alhamdulillah, sepanjang 14 tahun ini banyak dugaan, banyak ujian, tapi saya banyak sedar lupakan. Saya banyak sedar lupakan ujian tu, dugaan tu, apa yang orang kutuk saya, apa yang orang hina saya, banyak saya dah lupakan. Cuma saya doakan orang yang kutuk saya dapat taufik dan hidayah yang Allah bagi. So, kita manusia ni, nama pun manusia, kita akan buat salah, kita akan buat silap, insya-Allah. Hari ini kita buat silap, besok, lusa, insya-Allah kita akan buat lagi. Itulah manusia. Fitrah manusia memang macam tu. Jadi apa yang kita perlu buat, baikilah selagi kita boleh, selagi kita mampu berdampinglah dengan orang-orang yang hebat seperti ini, supaya kita dapat ilmu yang manfaat, ilmu yang kita boleh berkongsi dengan orang lain. Dan bila kita berjumpa dengan orang yang bukan Islam, sebenarnya tak perlu nak paksa mereka, tak perlu nak berdebat dengan mereka, berkawan dengan mereka. Berkawan, ya. Yang penting berkawan dengan mereka. Sebab bila kita berkawan dengan mereka, mereka selesa dengan kita. Bila dah boleh selesa dengan kita, barulah kita boleh bercerita sedikit pasal Islam, pasal sunnah ataupun pasal Al-Quran. Di situlah baru kita boleh
bersembang dengan mereka. Jangan berdebat. Bagi saya jangan berdebat lah. Walaupun kita ada ilmu, sebab Imam Asy-Syafi'i pun tak suka berdebat. Kan? Jadi kita berkawan dengan mereka, biar mereka selesa dengan kita. Macam saya, ada sekali saya pergi servis kereta. Tengah-tengah servis kereta, biasalah kita duduk sorang-sorang tengok handphone. Datang seorang Cina ni, dia kerja kat dalam tu. Dia kata, saya kenal awak daripada kawan saya, kawan dia Melayu. Lepas tu dia kata, dia baca post saya. Dia baca post saya. Dia tanya saya, boleh tak beritahu saya pasal Islam? Nampak tak? Kita tak pun approach dia. Tapi dia datang dengan kita. Saya cakap, Alhamdulillah boleh. Tapi jangan ambil serius sangat. Kan? Sebab saya tak tahu you nak sampai mana. Kan? Kalau you setakat nak tahu pasal Islam, Alhamdulillah saya boleh sit down, saya boleh cerita. Tapi tak sempat nak cerita sebab dia tengah kerja. Dia tengah kerja. Dah pun kereta saya pun dah siap. So itulah cara kita berdakwah. Macam Nabi pun tak berdakwah paksa orang. Nabi tunjuk akhlak. Bila Nabi tunjuk akhlak, orang masuk Islam. Subhanallah. So akhlak ini sangat penting, adab ini sangat penting bagi seorang Islam yang ada ilmu, yang tak ada ilmu. Macam ada seorang ulama kata, dia lebih menghormat orang yang beradab daripada orang yang berilmu. Kan? Iblis lagi banyak ilmu, dia kata. Adab itu sangat penting. So alhamdulillah saya banyak belajar adab dan akhlak, bercakap dengan orang tua ataupun bercakap dengan orang remaja. Kita kena tahu apa mereka nak, macam mana cara mereka berzakat. So alhamdulillah sampai ke hari ini 14 tahun saya masih lagi berdakwah. Dakwah bihal dia. Saya tak mampulah nak ajar orang baca Quran ataupun hadis, tapi dakwah bihal ini sangat berkesan sebab bila saya syuting dekat set, apa yang saya belajar di sini ialah saya solat walaupun tak ada tempat yang selesa. Di mana saja. Di mana saja saya boleh, saya solat. Sampai ke satu hari, kru tu datang kat saya dan dia beritahu saya, bang, nanti masuk asar, nanti tunggu saya bangun, kita solat jemaah. So itu dakwah bilah yang saya buat. So alhamdulillah bila sampai maghrib, ada satu hari tu Ustaz, satu maghrib tu, saya solat, yalah, saya terpaksa jadi imam lah. Terpaksa jadi imam. Yang bestnya bila saya bagi salam, saya tengok belakang semua gangster. Oh, subhanallah. Masya-Allah. Yang jadi imam saya kepala gangster. Nak masuk gangster trigger nanti. Itu insya-Allah. So itu yang saya rasa seronok. Sebab bila kita solat ada jemaah ikut. Walaupun kita taklah pandai sangat baca surah, tapi alhamdulillah ada jemaah yang ikut. So itulah yang saya membuat wallahu alam. Baik, masya-Allah. Itu adalah satu manifestasi Ustaz ya, kecintaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu. Abang Adam nak cuba ikut rapat-rapat itu. Salah satu sunnah rapat-rapat itu ialah berdakwah, kan? Dakwah itu bukanlah paksa-paksa, tetapi cuba untuk berkongsi, ya, mengajak ke arah kebaikan. Ada pelbagai cara, salah satunya bilhal sebentar tadi dengan menunjukkan contoh, kan? Dan masing-masing di kalangan kita ada cara untuk kita mengajak ke arah kebaikan itu, dan itu antara sunnah besar yang kita ingin hidupkan sempena dengan Maulidur Rasul pada hari ini. Ada banyak sunnah kita, pakaian kita dari segi mungkin ada yang kata pakai celak, ya, pakai macam-macam, tetapi bila bercakap tentang ayat yang ke-31 ini dan surah Ali Imran, banyak bercakap tentang perjuangan Nabi mengajak orang kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu besar. Allah ampunkan dosa kita kalau kita ikut rapat-rapat pada Nabi. Penting ni abang Adam, ya, bila Tuhan ampunkan kita ni ialah dari segi kesilapan kita ni banyak, kan? Dan kalau Allah bukalah kesilapan kita ini di dunia lagi, dah malu, ya. Zunubakum itu dia ada kaitan dengan zambun ni maksud asalnya adalah ekor, Ustaz. Abang Adam, ya. Jadi ekor ni orang tak berapa tak naklah orang nak sembunyi-sembunyikan, ya. Dan perkara ini yang kita harap Allah ampunkan, beri kasih sayang kerana ikut rapat-rapat. Dan bercakap tentang dakwah ini, Abang Adam ada cerita masa kita awal tadi berkaitan dengan dakwah kepada mualaf, mengajak mereka yang 5 tahun ke bawah. Abang Adam ada persatuan, nama persatuan Pertubuhan Kembara Iman Malaysia. Kembara Iman, ya. Kembara Iman. Boleh cerita sikit tak macam mana, apa aktivitinya untuk mungkin tuan-tuan mungkin nanti lepas ni kita sokong bersama kerana kita sama-sama nak ikut Nabi,
ini kita buat bersama. Silakan. InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Pertubuhan Kembali Iman ditubuhkan pada 2015. Alhamdulillah, major program yang paling besar kami buat adalah membawa mu'alaf yang bawah 5 tahun ke umrah ditaja sepenuhnya. Subhanallah. Alhamdulillah 2015 kami berjaya bawa 28 orang, dan 2016 dengan izin Allah kami dapat buat 58 orang ditaja sepenuhnya. Alhamdulillah, saya sebagai Presiden Pertubuhan Kembali Iman masih mencari dana untuk tahun hadapan. InsyaAllah bulan 2 seramai 70 jemaah. 70 Dan jemaah. Abang Adam ada cakap bahawa 70 ini bukan kaleng-kaleng kan. Mereka betul. ada target bila dibawa ke umrah itu. Apa target? Okey, target dia macam ni. Saya Pertubuhan Kembali Iman ni nak produce pendakwah. Maksudnya dia dah berdakwah, tapi dia tak tahu macam mana cara nak berdakwah. Jadi kami ada satu ada ustazah yang bertauliah untuk polish dan bagi ilmu untuk mereka menjadi seorang pendakwah. Untuk walaupun tak ada tauliah, tapi kita nak jadi pendakwah ni luas. Ya, betul. Kita dekat mana-mana pun kita boleh berdakwah. So kami nak dia menjadi seorang pendakwah, balik pada umrah, dia buat program sendiri. Dia buat program sendiri, dia berdakwah. Cara macam mana ikut kemampuan masing-masing. Dan yang penting berdakwah ikut cara Islam, ikut cara yang betul untuk kita macam mana sampaikan dakwah, sampaikan Islam pada semua orang. InsyaAllah. Jadi kita doakan agar target ini dapat dicapai. InsyaAllah, amin, kalau amin. ada 70 orang itu, kalau tuan-tuan ada yang kata saya nak taja seorang kan untuk melahirkan pendakwah yang ikut rapat-rapat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana ayat 31. Kerana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini Allah nyatakan dalam surah Al-Anbiya rahmatal lil alamin. Mari kita sama-sama baca surah Al-Anbiya muka surat 331 ayat 107. Mari sama-sama kita baca dipimpin Ustaz Tarmizi. Terima kasih kepada Ustaz Fazrul, Kekanda anda Qori, subhanallah. Boleh ikuti di Instagram Kembali Iman saudara baru. Juga ada dapat maklumat kan, dan juga saya sempat juga melihat Instagram Abang Adam. Banyak sekali input-input ataupun seni-seni dakwah yang disampaikan. Bulan 9 tu hari 28 ke ada juga mengislamkan saudara baru. Masya-Allah. Itu dia lebih baik daripada unta merah Ustaz kan, kalau orang yang diislamkan. Harapnya kita tuan-tuan yang mengikuti My Quran Time ini dapat kongsi sikit unta merah yang diusahakan dengan izin daripada Allah SWT. Jom kita baca. Baik. Kita nak teruskan bacaan kita dalam halaman yang ke-331 Ustaz Fazrul ya. Kita nak baca ayat yang ke-100 berapa tadi? 106 dan 107. 107. Subhanallah. Mari sahabat-sahabat semua kita baca sama-sama insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قل إنما فهل أنتم مسلمون صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, sesungguhnya apa yang disebutkan dalam Al-Quran benar-benar petunjuk bagi orang yang menyembah Allah, dan kami tidak mengutus Nabi Muhammad, engkau wahai Muhammad, melainkan menjadi rahmat bagi seluruh alam. Makin kita dekat dengan Nabi, makin kita mendapat kasih sayang Allah. Kita berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala sebenarnya melalui Rasul ini, kita makin dekat dengan Nabi, mengikut Allah, dan kita bersama Abang Adam semua mualaf yang akan bersama kembali iman nanti, kembali iman itu terus bersama ke syurga. Amin. Bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sama-sama kita berdoa
dipimpin Ustaz Tarmizi. Terima kasih kepada Ustaz Fazrul. Kita berdoa sama-sama dan insya-Allah kita berselawat kepada junjungan besar kasih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Allah wa ya Rahman wa ya Rahim. Kami rindu kepada junjungan besar kekasih kami baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ya Allah, izinkan kami menziarahinya ya Allah. Kurniakan kekuatan buat kami menjadi orang-orang yang menjaga dan juga mendirikan sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam, mengikuti Al-Quran, mengikuti pengajian Al-Quran, mendalami Al-Quran dan juga mengamalkan Al-Quran yang baginda korbankan jiwa raganya menyampaikannya kepada kami semua ya Arhamar Rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullahi alaika. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Moga-moga Allah menjadikan kita orang-orang yang sentiasa mengikut Nabi dan Nabi menjadikan kita, mengaku kita sebagai umat. Amin. Memberi syafaat di akhir sana nanti insya-Allah. Insya-Allah kita bertemu dan lagi kita akan bertemu dalam My Quran Time, baca, faham, amal insya-Allah. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ashraf